أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa kharim jasadi alanna. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam majlis ilmu. Apa kata Rasulullah? Talibul ilmi talibur rahmah. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pendapat mengatakan apabila penuntut-penuntut ilmu itu keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu Allah, untuk membuang kejahilan, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah, mereka dipayung oleh sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah ni mereka bertasbih, mereka beristighfar untuk kepada ahli-ahli penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua digolong, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang takutkan Allah. Takwa, ta adalah taubat, qaf adalah qanaah, waw adalah wara, ya adalah yakin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang takut ke Allah, hamba Allah yang mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tazkirah pada malam ni ikutkan ada buat link dan ada di page yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kehendak hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lepas tu kita tak boleh nak melawan Allah, kita tak boleh nak melawan keputusan Allah, kita tak boleh nak melawan apa yang dah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tentang takwa, ta qaf waw ya adalah takwa. Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni hamba yang dia takut kepada Allah, yang sebenar-benar takut kepada Allah. Ni tak ada dengan virus takut, dengan Allah tak takut. Dengar azan berkumandang tidak rasa gebentar pun hati pun, tak rasa takut pun Allah panggil. Tapi kalau dengan penyakit cukup takut. Sekarang orang dah viral dah, ada satu penyakit 15 saat dia akan menjangkiti kepada orang yang dia akan berjangkit 15 saat. Tapi kena ingat, kalau tentang mati ni tak ada saat-saatnya. Kalau tentang mati ni kullu nafsin za'iqatul maut, tentang mati ni tidak ada sesaat pun. Kalau tulisnya kejap lagi mati, mati lah. Tulisnya esok mati, mati lah. Tulisnya malam ni tengah tidur mati, mati lah. Lepas tu ulama suruh kumpul amal soleh. Ulama suruh perbanyak baca Al-Quran. Ulama suruh kita perbanyak berzikir. Ni bulan Zulhijjah. Perbanyak menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca amalan ni pada bulan Zulhijjah, dia dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat berita pula tempat-tempat yang yang PKPD apa, dia akan ada kelonggaran. Semua orang gembira, seronok kerana lepas daripada PKPD. Seronok, dorang seronok, gembira. Ya, tetapi itulah sebenarnya Allah suruh kita muhasabah. Allah suruh kita muhasabah. Kamu nanti di padang mahsyar macam mana di padang mahsyar? Ya, kamu nanti di dalam kubur macam mana di dalam kubur? Adakah kamu boleh jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir? Malaikat Munkar Nakir dia tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? Kamu mati ni apa yang kamu bawa? Kamu duduk dekat dunia, kamu tinggal dekat dunia, apa yang bekal kamu nak bawa ni balik ke negeri akhirat?
Malaikat akan tanya kita nanti di padang mahsyar. Kita dekat dunia kita ada kawan. Siapa yang sudah bernikah dia tidur dapat kawan dengan bini dengan anaknya. Tapi bila dia mati tinggal di dalam kubur, tak ada siapa yang kawan dengan dia. Tidurlah baringlah di atas tanah. Tengok toleh ke kanan tanah, kiri tanah, atas tanah, berbantalkan tanah. Pada ketika itu barulah dia tahu langit tinggi ke rendah. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia. Kami nak beramal soleh. Kami dah yakin ya Allah, tapi dah tak boleh balik dah. Ingat tu, kita semua akan mati. Ya, kita semua akan mati, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira engkau siapa lah. Engkau ustaz ke, engkau jutawan ke, engkau kontraktor ke, engkau datuk kau Tan Seri ke, engkau YB, kau menteri mana sekalipun, engkau pasti akan mati. Pada satu hari orang akan mandikan kau, orang akan kapankan kau, orang akan taruhkan kapur barus, orang akan taruhkan minyak wangi, orang akan pikul jenazah, orang letak dalam kereta jenazah, orang hantar kat kubur. Letak kat kubur tu, letak dalam tanah 7 kaki, dalamnya lebarnya 3 kaki. Tinggal dalam tu seorang-seorang. Siapa pun tak boleh tolong kita. Menjeritlah macam mana sekalipun, orang tak akan dengarnya. Sebab itu manusia yang diazab di dalam kubur, manusia yang diazab di negeri alam barzah, manusia tak dengar. Yang dengar adalah binatang-binatang. Sebab itu akhir zaman ni banyak orang viral. Ada setengah orang viral kan, ambil telefon letak dekat kubur, tanam dalam tanah, dengar suara ahli-ahli kubur. Itu semua adalah fitnah. Itu semua adalah penipuan. Jangan percaya. Siapa percaya, bodoh lah orang tu. Ya, sebab dia dia nak melawan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia yang diazab dalam kubur yang boleh dengar binatangnya. Sebab itu dekat kubur mana ada binatang tinggal atas kubur. Tengok lembu, kambing, kucing, dia tak duduk kat kubur sebab dia dengar orang kena azab di tanah perkuburan. Baiklah, tazkirah pada malam ni tajuk tentang takwa. Ya, takwa adalah taubat. Perbanyak minta ampun dengan Allah. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah. Ni orang yang dia sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Dia rajin minta ampun dengan Allah. Ni tak ada. Dah tahu buat dosa, tak mahu minta ampun. Dah tahu buat salah, tak mahu minta ampun. Ya, ingatlah kita ni semua pasti mati punya. Ya, tak kira siapa lah. Lepas itu kata ulama, bila kamu menyambut hari jadi kamu menyambut hari kelahiran kamu, itu tandanya kamu bukannya panjang umur, kamu makin lama makin dekat dengan kubur. Makin dekat dengan mati ya. Kita mati nanti tuan-tuan. Kita mati nanti, semua kita tinggalkan. Rumah, duit simpan dalam bank, kenderaan, tanah berekar-ekar, ada padang gok pun tinggal, ada ladang kuda pun tinggal, ada kilang pun tinggal, ada pengikut pun tinggal, ada bodyguard pun tinggal, takkan ikutnya. Kita seorang-seorang duduk dalam kubur. Seorang-seorang duduk dalam kubur. Ya, seorang-seorang duduk dalam kubur. Itu yang orang yang selamat dalam kubur ni, iaitu hamba yang bertakwa. Hamba yang sebenar-benar takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya selalu hidup. Hatinya hidup, ada Allah. Dia semua balik kepada Allah. Allah bagi PKP, Allah bagi PKPD, Allah bagi lockdown, semua dia balik kepada Allah. Semua dia ingat kepada Allah. Itu yang baru-baru ni orang viral nak pergi masjid, tak boleh masuk masjid. Orang masjid tanya dengan dia, "Engkau ada nama tak? Engkau ada isi nama ke belum kau nak sembahyang Jumaat?" Orang dia kata, "Aku tak isi nama pun." Kalau kau tak ada nama, kau tak boleh sembahyang Jumaat. Kalau kau tak ada nama, kau tak boleh masuk masjid. Sebenarnya kena muhasabah. Baru dekat dunia, kalau kita tak ada nama, kita tak boleh masuk masjid, tak boleh sembahyang berjamaah. Ni akhir zaman, dunia dekat yaumul qiyamah. Tetapi dekat negeri akhirat nanti, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Allah dia tunggu depan pintu syurga Allah. Malaikat Allah tunggu depan pintu syurga Allah. Malaikat Allah akan tanya, "Wahai fulan bin fulan, siapakah nama engkau? Siapakah engkau?" Ada, tengok nama kita ada ke tak ada. Kalau nama kita tak ada, kita tak boleh masuk dalam syurga Allah. Itu ada satu cerita pada zaman dahulu. Ada seorang hamba Allah, dia dulu ni berkecimpung dengan benda-benda yang tak baik. Pada satu hari dia ikut jamaah tabligh. Dia pergi keluar 40 hari. Dia tidur ke satu masjid. Pada malam hari dia bermimpi. Dia pergi ke satu taman. Dia tak pernah tengok taman ni.
cukup cantik, cukup indah tanaman-tanamannya, tanahnya, rumputnya, mahligai-mahligainya, penduduk-penduduknya. Bila dia sampai ke kawasan itu, bila dia melangkah nak masuk aja, kata penduduk-penduduk di dalam negeri itu, dalam taman itu, apa kata penduduk itu? Wahai Fulan bin Fulan, engkau nak pergi mana? Kata hamba Allah ni, dia kata, aku nak masuk dalam tempat ni. Kata penduduk-penduduk dalam ni, apa kata dia? Engkau tidak layak masuk dalam tempat ni. Ini bukan tempat engkau. Ini tempat orang yang bahagia. Tempat hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang takut kepada Allah. Dia menjerit, meronta-ronta sampai dia jaga. Semua kawan-kawannya peluk dia, sapu dadanya, bagi tahu, wahai Syekh, ni tandanya Allah dah bagi hidayah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang sebenar-benar takut kepada Allah. Sekarang ni tuan-tuan, dia menjadi seorang hamba, seorang hamba yang cukup hebat. Dia mengabdikan diri kepada Allah. Orangnya Allahu Rabbi, ya. Cukup hebat dia dikatakan Allah memberi hidayah kepadanya. Ingatlah, ya, penduduk syurga ni tak ramai. Penduduk syurga ni tak ramai, tuan-tuan. Ya, dalam sepotong hadis mengatakan penduduk syurga ni seorang manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala 999 penduduk neraka. 999 penduduk neraka. Seorang saja penduduk dalam syurga Allah. Ni dalam tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak minta masuk dalam syurga Allah, selalu minta redha Allah. Doa tu minta redha Allah. Ya Allah, aku ini minta redhamu. Kalau bahasa Arabnya, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Satu pendapat mengatakan lagi, siapa baca lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, nanti dia di padang mahsyar, dia di dalam keredaan Allah. Tapi itu kena banyak amalan, kena banyak zikir, kena banyak selawat, kena banyak baca Quran. Ni tak ada. Tahu nak banyak gelang, ya, tahu nak banyak perabot, tahu nak banyak motor, tahu nak banyak pancing, tahu itu je lah. Hidupnya tahu dunia. Dunia tak salah, cari dunia, tak salah dengan dunia, tapi dengan akhirat kita, jangan kita lupa. Kita kena banyak muhasabah. Dalam satu hari kita baca Quran berapa ayat, ya, kita berzikir satu hari berapa banyak, kita selawat satu hari berapa ribu, kita bertahmid satu hari berapa banyak, Isnin Khamis boleh puasa tak boleh puasa. Kena banyak muhasabah. Ya, kena banyak muhasabah, kena banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah. Ya Allah, aku ni bodoh lah, ya Allah. Semayang pun banyak tak tahu. Doa kunut pun tak tahu lah, ya Allah. Doa semayang pun tak tahu, ya Allah. Semayang sunat duha pun doa pun tak dapat, ya Allah. Semayang sunat isyraq pun tak dapat doa semayang sunat isyraq, ya Allah. Aku ni bodoh lah, ya Allah. Tentang akhirat macam mana ni, ya Allah. Mengadu dengan Allah. Ni tak mau mengadu dengan Allah, tak mau sembahyang hajat, tak mau mengadu dengan Allah. Tapi kalau tentang akhirat, tentang dunia, mengadu. Sembahyang hajat, ya Allah, anak aku nak lulus periksa, ya Allah, aku ni susah, aku ni tak dapat jodoh, ya Allah, ya Allah, aku ni susah dapat kerja, ya, mengadu sembahyang hajat. Tapi tentang akhirat kita tak mengadu dengan Allah, tak minta dengan Allah. Ingatlah, minta dengan Allah. Sembahyang hajat malam-malam, sembahyang hajat 2 rakaat, bukan susah pun, ya. Baiklah, tentang adalah taubat. Taubatlah, dia ada penyesalan. Dia ada penyesalan. Ya Allah, ya, dia menyesal. Sebab itu kata ulama, bermunajat ni seelok-eloknya, terbaiknya pada waktu malam. Bermunajat ni, ya Allah, aku ini banyak salah, ya Allah, ya Allah, aku ini bodoh, ya Allah, ya Allah, aku ini. Minta dengan Allah malah. Ya, siapa ada penyakit, ya Allah, aku ini banyak penyakit, ya Allah. Minta dengan Allah, mengadu malam-malam dengan Allah. Ni tak ada, malam-malam habis dengan dunia, ya, habis dengan PUBG. Hidup macam tu je. Kalau kat rumah, mak dengan telefon dia, bapak dengan telefonnya, anak dengan telefonnya, cucu dengan telefonnya, semua dengan telefon je. Hidupnya macam tu, tuan-tuan. Hidupnya macam tu je. Tak salah nak tengok handphone, tengok. Tapi Quran jangan tak tengok. Ya, tak salah dengan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan, ya, tak salah dengan dunia,
Tapi jangan lupa akhirat. Tu ya kaedahnya tuan-tuan. Ya, Allah bagi kita rumah. Rumah tu jangan sepi daripada bacaan Al-Quran. Rumah tu jangan sepi daripada orang semayang malam. Rumah tu jangan sepi daripada orang berzikir. Allah bagi rumah ni bukan untuk tidur, berak, makan tidur, makan berak, makan tidur. Allah bagi rumah untuk kita berteduh, kita beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Itulah Allah bagi rumah. Allah bagi kenderaan bukan nak tunjuk-tunjuk ke orang ya. Allah bagi kenderaan bukan nak jalan sana jalan sini je. Allah bagi kenderaan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Inilah Allah, hebatnya Allah. Allah ni dia sayang kita, tuan-tuan. Cuma kita ni kadang-kadang lupakan Allah. Ya, kita lupa diri, tuan-tuan. Ya, kita lupa diri. Baiklah, tentang adalah taubat, ya, penyesalan. Menyesallah, ya Allah aku ni bodoh, ya, dia menyesal, dia bodoh, aku ni tak pandai ya Allah, aku ni jahat ya Allah, aku ni jahat ya Allah, aku ni malas ya Allah, rajinkanlah, aku ni jahat ya Allah, baikkanlah, ya. Minta dengan Allah, ya Allah aku ni zalim ya Allah, aku ni zalim ya Allah, zalim dengan binatang, zalim dengan manusia, zalim dengan rakyat. Minta dengan Allah, ya Allah ni aku ni banyak salah ya Allah, dalam Facebook, dekat IG, dekat Facebook, dekat media sosial aku suka maki orang ya Allah, aku suka hina orang ya Allah, aku suka bodoh-bodohkan orang ya Allah. Ingat, siapa dia maki-maki orang dekat Facebook, ya, dekat Facebook ke, dekat IG ke, tak kira lah, dia ada maki-maki orang, dia kata orang ni bodoh ke, ya, dia kata orang ni tak guna ke, orang ni celaka ke, dia kata macam-macam lah hina orang dalam Facebook, ya. Macam-macam dia maki. Nanti kat negeri akhirat dia tak lepas. Dekat negeri akhirat ada perkiraan dekat negeri akhirat. Dekat negeri akhirat ni ada mahkamah Allah. Mahkamah Allah ni Allah sendiri yang mengadili. Allah sendiri yang panggil. Allah sendiri yang panggil. Dalam satu pendapat mengatakan Allah panggil, ya abdi, ya abdi, wahai hamba-Ku. Allah panggil. Dia kat negeri akhirat. Siapa pun tak lepas, ya, sebab siapa pun tak lepas. Betul, Allah akan tanya, mula-mula Allah akan tanya tentang kita punya umur. Allah tanya umur kita, daripada umur 15 tahun akil balik, ke mana kau habiskan umur kamu? Kamu habiskan umur kamu daripada umur 15 tahun, kamu start semayang daripada umur berapa tahun? Kamu start puasa daripada umur berapa tahun? Kamu belajar ilmu fardu ain daripada umur berapa tahun? Allah tanya satu persatu sampai orang ni mati, tuan-tuan. Sampai orang ni mati Allah akan tanya, ya. Betul penting menuntut ilmu fardu ain. Talibul ilmi faridatu ala kulli muslimi wal muslimat. Wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan sunat, wajib menuntut ilmu. Siapa tak menuntut ilmu, contoh, ya, dalam kuliahnya, dalam negerinya, ataupun dekat page ada ustaz ni dah bagi tahu malam ni ada kuliah agama, malam ni ada live kuliah agama ilmu fardu ain. Ustaz ni dah bagi tahu, dia tahu, dia dengar, dia tengok dalam Facebook, keluar dekat Facebook dia tahu. Kalau dia tak ada urusan-urusan segi hukum-hukum syarak, dia sibuk tentang hal dunia, dia tak mau menuntut ilmu, berdosa besar. Tuan-tuan, berdosa besar di dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya ilmu fardu ain. Kalau semayang tak tahu, macam mana nak semayang? Kalau puasa tak tahu, macam mana nak puasa? Korban berakikah, kena mengaji semua, tuan-tuan, sampai mati. Ya, kena mengaji sampai mati, tuan-tuan. Itu kena tahu lah tentang taubat. Ya, taubat, menyesal. Ya, menyesal. Itu yang seorang hamba Allah pada zaman Aulia, dia terlihat betis isteri kawannya, itu yang dia menangis malam-malam. Dia sebut apa? Allahumma ajirni minan nar, 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 sampai buta mata dia, tuan-tuan, ya. Benar tak kita sebut kepada Allah, ya 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 Allah. Pernah tak kita sebut kalau Allah kita menangis? Benar. Benar kita sebut kalau Allah kita menangis. Kita berzikir menangis, selawat menangis, baca Quran menangis, semayang menangis. Benar. Kata dia, kalau siapa yang dia semayang dia menangis, boleh menangis, dia berzikir boleh menangis, selawat boleh menangis, tu tanda orang tu, ya, dia dekat dengan Allah. Hatinya Allahu Rabbi, dia rindu dengan Allah. Tapi tu orang yang rindu dengan Allah ni, orang yang mabuk cinta dengan Allah ni, yang arif billah, yang dia mabuk cinta dengan Allah, dia rasa gelisah, rasa tak tenteram kalau hari ini tak selawat, kalau hari ini tak berzikir, hari ini tak bertasbih, hari ini tak baca Quran, dia rasa gelisah, tak tenteram. Ini orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah.
Ni tuan-tuan, ya. Dia dekat dengan Allah, dia rasa gelisah. Ya Allah, hari ni tasbih aku sikit sangat ni. Ya Allah, selawat aku sikitnya. Ya Allah, ya Allah, Quran aku sikitnya. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah. Ni orang yang dia hatinya hidup. Hatinya hidup, tuan-tuan, hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup ni, hatinya ada Allah ni, dia tak fikir tentang dunia sangat, tuan-tuan. Dia tak fikir tentang dunia sebab dia dah tahu dah rezeki Allah dah tetapkan dah, tuan-tuan. Rezeki dah Allah dah tetapkan rezeki, tuan-tuan. Allah dah tetapkan dah, tuan-tuan, ya. Baiklah, yang kedua, ya, tadi ta, tuan-tuan jangan risau, 1 jam lebih sikit kita berhentilah, ya. Tadi ta adalah taubat, ya. Takutlah, satu pendapat mengatakan takut, ya. Takut taubat, sebenar-benar bertaubat kepada Allah. Ingat tuan-tuan, kalau kita ada salah dengan orang, wajib minta maaf. Itu yang bila orang meninggal dunia, orang nak mati, bila orang dah mati, kan lepas orang sembahyang jenazah, dah habis sembahyang jenazah, dah habis baca doa tahlil, doa arwah dah baca, kan imam bagi tahu, wahai ahli qaryah sini, siapa ada berhutang dengan si mati ni, jumpalah dengan aku ataupun dengan warisnya. Kalau si mati ada hutang dengan kamu, jumpalah ahli keluarganya. Kalau ada masalah apa-apa tentang si mati ni, jumpalah dengan kami. Nampak tuan-tuan? Itu pentingnya hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah penting, hubungan dengan manusia pun penting. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ingat tu tuan-tuan, ya. Qaf adalah qanaah, dia mendapat kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Dia dapat kebahagiaan. Ni orang yang dia dapat takwa. Ya, dia dapat kebahagiaan, dia dapat kemuliaan. Ni orang yang sebenar-benar takwa kepada Allah. Lepas tu isteri yang bertakwa, isteri yang solehah, dia isteri yang bertakwa, dia jaga sungguh adab dengan suami. Ni. Kalau sama juga suami yang bertakwa, dia jaga adab dengan isteri, dia jaga adab dengan anak-anaknya. Cakap tak tinggi suara, suami tak tinggi suara dengan isteri, isteri tak tinggi suara dengan suami, suami pun selalu memaafkan isteri, isteri pun selalu meminta maaf dengan suami. Inilah keluarga yang bahagia, tuan-tuan. Ya, dalam rumah suami baca Quran sebelum tidur, ganti pula bila nak tidur isteri pula baca Quran. Inilah keluarga yang bahagia. Ini keluarga yang solehah, tuan-tuan. Dalam kitab menyebutkan wanita-wanita yang solehah adalah mar'atus solehah. Ratu cantik dunia adalah mar'atus solehah, iaitu wanita yang solehah, wanita yang taatkan suaminya, wanita yang ikut perintah suaminya. Inilah wanita yang solehah. Ingat orang perempuan, kalau kamu sudah bernikah, kamu jangan lawan suami kamu. Kamu jangan menyakiti hati suami kamu. Kamu kena minta maaf dengan suami kamu setiap hari, ya. Ni tak ada minta maaf hari raya, ya. Minta maaf, tuan-tuan, pentingnya minta maaf, pentingnya minta maaf. Macam kita hamba pun pentingnya minta ampun dengan Allah. Itu yang Nabi beritahu, ni hadis sahih. Itu yang kata Rasulullah. Rasulullah beritahu dengan Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah Ummul Mukminin, sebelum kamu tidur, kamu jangan lupa buat haji dan umrah. Sebelum kamu tidur, kamu jangan lupa khatam Quran. Sebelum kamu tidur, kamu jangan lupa jumpa dengan aku. Sebelum kamu tidur, kamu jangan lupa minta ampun dengan semua orang Islam. Ni hadis sahih. Itu yang kata Ummul Mukminin, kalau nak pergi haji umrah aku tak tidur malam, kalau nak khatam Quran aku tak tidur. Kena pergi jumpa engkau tiap hari tak ada. Kadang kau pergi berjuang ya Rasulullah, kadang-kadang kau pergi musafir, pergi berdagang. Ya, kalau nak minta maaf dengan semua manusia, dengan umat Islam, macam mana aku nak minta maaf? Tak tidur aku. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau nak pergi haji, dapat pahala haji dan umrah, sebelum tidur bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Pahalanya seperti dia buat haji dan umrah. Oh, senang tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad je dapat, umat Nabi lain tak dapat, tuan-tuan, tak dapat. Yang kedua, kalau kamu nak dapat pahala seperti khatam Quran, bacalah surah Ikhlas 3 kali. Surah Ikhlas bukan susah pun. Ambil wuduk, baring kat atas katil tu, bacalah, tuan-tuan, ya. Yang ketiga, kalau nak jumpa Rasulullah setiap malam, ya, pahalanya seperti berjumpa dengan Rasulullah setiap malam sebelum tidur. Jangan lupa selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Yang keempat apa? Kalau kita nak dapat pahala seperti kita minta ampun dengan semua umat Islam, istighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nampak ni Rasulullah sayangkan umatnya, ya, diingatkan kita. Cuma kita ni lalai dengan dunia, tuan-tuan, ya. Ingatlah kita ni semua nanti mati, tuan-tuan. Tengok sekarang ni dunia nak kiamat, ramai orang mati.
Ya, ramai orang mati tuan-tuan. Ya, ramai orang mati, setiap hari orang mati, ribu orang mati tuan-tuan. Dia mati ni tuan-tuan. Mati ni jasad je mati tuan-tuan. Ingat ni, kita ni semua mati. Mati ni jasad je. Jasad dia tidak berfungsi, dia tak boleh bergerak tuan-tuan. Tapi roh tak mati. Roh ni ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan roh ni, kalau roh yang beriman, dia akan disimpan di negeri yang bernama Elin, tempat yang bahagia. Roh yang cilaka, roh yang melawan perintah Allah, yang tak sembahyang fardu 5 waktu. Isteri pula derhaka dengan suaminya, anak derhaka dengan mak bapaknya, pemimpin menzalimi rakyat-rakyatnya, ya, jiran sama jiran bergaduh, hidup dekat dunia tak semayang, membuka aurat sana sini, ya, membuat dosa maksiat, mati belum sempat bertaubat kepada Allah, mereka mati di dalam su'ul khatimah. Mereka, roh mereka ni tuan-tuan akan disimpan di negeri yang bernama Sijin, tempat yang cilaka, tempat yang cukup cilaka tuan-tuan. Itu satu pendapat mengatakan bila matinya anak Adam, dibawa oleh malaikat Zabaniyah. Bagi orang yang mati dalam su'ul khatimah, malaikat Zabaniyah bawa naik ke arasy. Sampai di langit yang pertama, malaikat yang menjaga arasy yang pertama dia bertanya, wahai malaikat Zabaniyah, siapakah roh ni Fulan bin Fulan? Siapakah orang ini? Siapakah roh ini? Kata malaikat Zabaniyah, inilah roh Fulan bin Fulan yang hidup dekat dunia, tak mau sembahyang fardu 5 waktu. Hidup dekat dunia, buka aurat. Hidup dekat dunia, titok sana, titok sini, buka aurat, tonjolkan. Inilah wanitanya. Hidup dekat dunia, suka maki orang. Hidup dekat dunia, suka hina orang. Inilah rohnya. Itu yang kata malaikat penjaga arasy yang pertama. Lemparkan mereka ke bumi. Busuk, sebusuk-busuknya rohnya, bau lebih busuk daripada bangkai tuan-tuan. Inilah orang yang mati dalam su'ul khatimah. Orang yang mati dalam husnul khatimah, rohnya dibawa naik oleh malaikat rahmat, malaikat Allah. Rohnya naik, rohnya semerbak harum kasturi tuan-tuan. Inilah bagi orang-orang yang beriman. Mati, nak minta mati dalam beriman, kata ulama, jangan lupa minta, jangan lupa baca Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita dekat dunia ni tuan-tuan, PKP sekejap aja, PKPD sekejap aja, lockdown sekejap aja, susah sekejap aja, senang sekejap aja, sakit sekejap aja, susah pun sekejap aja, kaya sekejap aja tuan-tuan. Dunia ni sementara, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Sekejap aja tuan-tuan. Sekejap, tuan-tuan tengok sendiri. Bini kita, isteri kita, kita kahwin dengan dia, kita nikah dengan dia, masa kita baru nikah mula-mula, kita tengok cantik sangat. Ini gebu ni, tegang ni hidung mancung ni tau, mancung. Ya, ni bulu mata ni siap pakai bulu mata beruk lagi tuan-tuan, masa baru nikah. Cantik sangat. Tapi bila dia makin berumur, makin tua. Makin tua. Itulah kita duduk dekat dunia ni sementara tuan-tuan, sementara. Dulu sihat, sakit tulang belakang, sakit lutut, sakit mata, dah rabun mata, telinga pun dah tak dengar dah tuan-tuan, ya. Allah ambil satu persatu nikmat, Allah angkat satu persatu tuan-tuan. Allah angkat, itu petanda. Itu sebab itu kata ulama, dunia ni sementara sahaja. Yang kekal dekat negeri akhirat itu perbanyaklah kumpul amal soleh. Perbanyak kumpul amal soleh, perbanyak baca Quran, perbanyak bertasbih, banyak pulun tuan-tuan. Ya, pulun kumpul amal soleh. Sebab apa? Dekat negeri akhirat nafsi tak boleh minta tolong. Jiran sama jiran tak boleh minta tolong tuan-tuan. Geng-geng motorway suku tak boleh minta tolong dengan kelab motorway suku tuan-tuan. Geng-geng kereta GTR ke, geng-geng Myvi ke tuan-tuan, tak boleh nak minta tolong dengan geng-geng kelab Myvi, tak boleh tuan-tuan. Geng-geng motor besar tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Masing-masing tengah susah. Masing-masing dengan susah di padang mahsyar. Mereka nafsi. Mereka masing-masing untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nak tanya mula-mula tentang umur kamu. Ke mana kamu habiskan umur kamu, wahai Fulan anak si Fulan? Allah tanya, ke mana kamu habiskan umur kamu? Umur aku habis ya Allah depan TV je. Umur aku habis ya Allah bertahun-tahun ya Allah depan telefon main PUBG ya tuan-tuan. Umur aku habis ya Allah dengan jalan-jalan je. Umur aku habis dengan urusan-urusan dunia, dengan cari duit je sampai aku melupakan engkau wahai Allah. Allah tanya satu persatu tuan-tuan. Itu yang kedua. Allah tanya apa? Allah tanya tentang masa.
Masa kamu habis ke mana masa kamu? Itu yang kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ghazali, bukan kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ghazali Hujatul Islam, 8 jam kamu tidur. 8 jam kamu tidur, 8 jam kamu beribadah kepada Allah, 8 jam kamu cari dunia. Kita kena banyak muhasabah. Kita cari dunia berapa jam? Kita tidur berapa jam? Kita beribadah berapa jam? Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Kita beribadah berapa jam? Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Adakah kita beribadah pada hari ini cuma 2 jam atau 1 jam? Tuan-tuan, tengok kita semayang Isyak, tengok kita semayang fardu maghrib, tengok kita semayang fardu asar dan fardu zuhur, fardu subuh. Kita punya wirid, berapa lama kita wirid? Berapa lama kita bermunajat kepada Allah? Berapa lama kita bermunajat kepada Allah? Kita bermunajat kepada Allah sekejap aja, tuan-tuan. Tetapi tentang dunia, kenapa kita boleh lama tentang dunia? Kita lepak di kedai-kedai durian, di restoran-restoran, di tempat-tempat yang lagu-lagu, kita boleh lepak lama-lama. Tetapi kenapa kita bermunajat kepada Allah terlampau sekejap sangat, tuan-tuan? Ini yang berlaku pada zaman Aulia, isteri solihah, wanita solihah. Satu pendapat mengatakan mereka ini adalah kedua-duanya wali Allah. Itu yang perempuan isteri wali Allah ni, dia bertanya dengan suaminya, abang, malam ni adakah abang memerlukan saya? Kalau abang memerlukan saya akan khidmat dengan abang daripada lepas Isyak sampai subuh. Abang suruh apa, saya akan tunaikan apa permintaan abang. Inilah wanita yang solehah. Suami dia cakap apa? Wahai isteriku yang tercinta, pada malam ini abang tidak memerlukan kamu. Pada malam ini abang nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minta dengan Allah, nak minta keampunan kepada Allah. Ini suami isteri yang solehah. Kita, tuan-tuan, macam mana? Tiba-tiba malam ni bini datang jumpa kita, bang, malam ni abang ada perlu apa-apa dengan ayang. Abang nak makan ubat kuat belum abang? Kalau belum abang makan lah ubat kuat bang. Ya, ayang dah standby ni. Ya, ada. Itulah akhir zaman, tuan-tuan. Ini akhir zaman. Ya, hati-hatilah, tuan-tuan. Sebab itu nak cari wanita yang solehah. Nak cari suami yang soleh, tuan-tuan. Bukan suami banyak duit, tuan-tuan. Kalau banyak duit pun hidup tak bahagia buat apa. Kalau banyak duit pun hutang buat apa, tuan-tuan. Akhir zaman ni orang banyak hidup hutang, tuan-tuan. Motor hutang, kereta hutang, rumah hutang, mesin basuh hutang, mesin jahit hutang, TV hutang, aircon hutang, semua hutang, tuan-tuan. Kadang telefon pun hutang, bayar bulan-bulan. Nampak macam orang kaya, tapi hidup susah, tuan-tuan. Tapi hidup susah macam mana? Memikirkan hutang, tuan-tuan. Orang yang bahagia, dia malam-malam dia memikirkan tentang akhirat. Orang yang bahagia, dia akan malam-malam memikirkan tentang akhirat. Ya Allah, macam mana esok hari? Adakah umurku sampai esok hari? Adakah umurku sampai esok hari? Ya Allah. Ini orang yang memikir tentang akhirat, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, malam ni kita tidur, tak tahu lagi malam ni kita tidur, tuan-tuan. Kita boleh bangun esok pagi, tuan-tuan. Tak tentu lagi malam ni kita tidur, tuan-tuan. Besok kita boleh bangun tengok mak kita lagi, tengok anak kita lagi, tengok bini kita lagi, tuan-tuan. Tak tahu lagi malam ni kita bangun-bangun, kita boleh tengok kenderaan kita lagi, tuan-tuan. Kita ada bisnes apa lah sekalipun, kita bangun pagi-pagi, kita tak tahu lagi boleh pergi ke pejabat kita lagi, tuan-tuan. Adakah besok kita bangun-bangun, kita tinggal dalam kubur? Toleh kanan tanah, kiri tanah, atas tanah. Menjeritlah panggil, ayang, tolonglah abang, tolonglah abang. Abang kat mana ni yang gelap sangat, tak ada letrek tak ada letrek ni yang, tak ada letrek. Tu kata malaikat, oi bodoh engkau ni dalam kubur dalam kubur. Aku ni mungkar, aku ni nakir. Dengar sini, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? Tu malaikat tanya, tuan-tuan. Tu orang ingat akhirat, orang yang ada Allah, dia ingat akhirat, tuan-tuan. Betul, kita hidup ni bukan hidup ni nak suka-suka. Kita hidup ni kesudahan kita adalah mati. Hidup kita, kesudahan kita adalah mati, tuan-tuan. Rumah yang terakhir adalah kubur, tuan-tuan. 2 tiang adalah batu nisan, tuan-tuan. 2 tiang adalah batu nisan. Kita akan tinggal ke dalam kubur ratusan ribu tahun. Kenapa ulama kata ratusan ribu tahun? Dekat dunia 1 hari, dalam kubur 1000 tahun, tuan-tuan. Itu tentang kubur, tuan-tuan. Dekat dunia 2 hari, dalam kubur 2000 tahun. Lamanya dalam kubur, tuan-tuan. Inilah kaedah tentang negeri alam barzah. Lepas itu kita akan tempuh lagi 2 alam. Satu, negeri alam barzah, iaitu kubur. Yang kedua, negeri akhirat. Negeri akhirat adalah penentuan. Kalau orang ini hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan duduk pembarisan hamba-hamba Allah yang redha. Dia akan duduk pembarisan hamba-hamba Allah yang dermawan. Yang akan duduk pembarisan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hidup dekat dunia kedekut, bahil, ya,
Bakhil yang amat, tak edo masin, ya. Bakhil kedekut sangat, nanti dia duduk di pembarisan Qarun. Kalau hidup menentang hukum Islam, menentang hukum-hukum Allah, melarang kuliah agama, melarang orang sembahyang, melarang orang buat kerja-kerja agama, nanti dia duduk satu pemberisan dengan Firaun, dengan Qarun, dengan Namrud tentang negeri akhirat. Tahulah nanti dekat dunia memanglah kau boleh buat suka-suka, dekat dunia boleh dan kau macam-macam kau buat ke orang, kau zalim ke orang, tapi dekat negeri akhirat kau takkan lepas punya dekat negeri akhirat, tuan-tuan. Negeri akhirat adalah negeri yang penentuan, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Kalau engkau hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hamba Allah yang redha, hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang bertawakal kepada Allah, hamba Allah yang ikhlas kepada Allah, engkau akan duduk di pemberisan para syuhada, para aulia, para dermawan, para hamba Allah yang mengucap kalimah la ilaha illallah di negeri akhirat. Sebab itu pembarisan dekat negeri akhirat ada 120 pembarisan. Satu pembarisan, jaraknya satu pembarisan, jarak antara barisan dan barisan 2000 tahun perjalanan. Satu pendapat mengatakan lagi, di antara satu barisan ke satu barisan jauhnya 4000 tahun perjalanan. Inilah kan negeri akhirat, tuan-tuan. Ya. Kita tak boleh lepas ke negeri akhirat. Siapa sekalipun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umur 15 tahun sampai dia mati. Tak kira dia mati umur 94 tahun, dia mati umur 80 tahun, dia mati umur 50 tahun, dia mati umur 23 tahun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat negeri akhirat. Baiklah tuan-tuan, tadi Qaf adalah qanaah, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dia mulia di sisi Allah, mulia dekat dunia, mulia dekat akhirat, mulia. Dunia, kalau dekat dunia mulia macam mana? Dia boleh beribadah kepada Allah, hidup dekat dunia, boleh baca Quran, ada duit, ada rezeki lebih, boleh tolong orang. Ya, tapi dia tolong orang ikhlas. Ikhlas tu macam mana? Ya, tolong orang diam-diam. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Ni tak ada, tolong orang sikit, angkat gambar. Hantar derma dekat sekolah pondok, sekolah hafiz, ambil gambar. Sikit-sikit nak bergambar, sikit-sikit nak bergambar. Allahu Rabbi. Allah tak pandang gambar kau tu, tuan-tuan. Allah pandang sini. Allah pandang sini, tuan-tuan. Ingat ni, kalau kita ada bagi orang derma, bagi orang duit ke, bagi orang makan beras ke, ada gula ke, tak payah ambil gambar, tuan-tuan, tak payah. Ya. Kadang-kadang bukan apa, bila kita ambil gambar, memalukan orang tu. Aib dia pula, tuan-tuan. Mengaibkan orang tu, tuan-tuan. Dah lah orang tu susah, kita aibkan dia lagi, tuan-tuan. Ya, inilah akhir zaman. Orang suka viral sana, viral sini, baru bagi beras sekampit dah tunjuk ke orang. Hantar dekat Facebook, ni alhamdulillah, ni PKPD ni ana dapat hantar beras ni ke rumah orang ni. Ana ni AJK masjid ni. Inilah ana dengan kawan-kawan ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan kena iblis. Iblis ni hebat, tuan-tuan. Iblis ni hebat. Iblis ni ilmu dia power, tuan-tuan. Iblis ni. Ya, iblis memang suka orang buat jalan-jalan jalan-jalan yang menunjuk-nunjuk ni, memang iblis suka, tuan-tuan. Syaitan suka, tuan-tuan. Ya? Syaitan suka. Iaitu yang ketiga, adalah warak. Warak ni macam mana? Dia menjauhi perkara-perkara yang haram dan mengambil yang halal untuk yang diperlu sahaja. Dia ambil yang halal ni, yang perlu aja. Ni orang yang warak, ni orang yang bertakwa. Dia ambil barang-barang ni, benda yang kalau haram langsung tak ada, tuan-tuan, langsung tak ada. Kalau yang halal ni dia mengambil sedikit saja, dia memerlukan saja. Cuba kita muhasabah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, handphone sampai 2. Kadang handphone ada elok lagi, beli lagi yang elok, beli lagi yang baru. Ini dikatakan kita ni mengambil yang halal berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Kadang rumah ada dah satu, beli lagi rumah, beli lagi rumah, beli lagi rumah. Ni dikatakan kita mengambil yang halal berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Nabi tak bagi. Ya, boleh nak beli rumah lebih kalau kita wakafkan untuk sekolah hafal Quran, kita wakafkan untuk orang susah. Ya, tak ada masalah. Sebab tu kena tahu apa yang kita buat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu berpandu dengan niat. Kalau orang tanya aku tentang vaksin, tentang vaksin, Ustaz, apa hukum cucuk vaksin? Harus cucuk vaksin, tak ada masalah, cucuklah vaksin. Ya, tak ada masalah, cucuk, tak ada masalah. Ya, tak ada haram pun. Yang haram apabila kadang cucuk vaksin ni, ya, dia jatuh haram tak mana? Jatuh haram tak mana? Asal dia harus. Dia jatuh haram apabila dia menunjuk-nunjuk. Aku dah cucuk vaksin ni. Ni aku bagi contoh.
Ini contoh dia punya iklan vaksin. Aku dah cucuk vaksin ni, hebat aku ni. Korang bila nak cucuk vaksin ni, hebat aku ni. Kalau dia menunjuk-nunjuk, dia takabur, boleh jatuh haram. Asal hukum dia harus, dia boleh jatuh haram. Tu kena hati-hati lah tuan-tuan. Itu bergambar ni harus. Bergambar itu adalah harus. Dia akan jatuh haram bila menyinggung orang. Dia akan jatuh haram bila dia takabur, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan heran lah, tuan-tuan. Ya, vaksin ni adalah harus. Dan fatwa ulama pun dah bagi tahu dah, dia tak ada unsur-unsur yang haram, tuan-tuan. Cucuk lah. Ya, asal hukum dia harus, dia akan jatuh wajib pula cucuk vaksin. Apabila kita tak cucuk vaksin, kita tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah, tak boleh rentah negeri, tak boleh bekerja, kena buang kerja. Daripada harus, jatuh wajib cucuk vaksin. Ya, tu kaedah dia, tuan-tuan. Macam Panadol lah, makan Panadol, harus makan Panadol. Nikah, tuan-tuan tahu nikah. Tuan-tuan dah menikah dalam ni. Ada yang dah menikah, ada yang bujang, ada yang ibu tunggal, ada yang duda, macam-macam lah. Ya. Nikah ni asal hukumnya dia harus. Dia bukan wajib nikah. Apa itu kena ngaji hukum fiqahnya. Nikah itu harus. Siapa kata nikah sunat? Siapa kata nikah sunat? Mana dalilnya sunat? Nikah ni harus. Dia akan jatuh sunat bila dia mampu. Kena faham. Dia akan jatuh sunat dia nikah bila dia mampu. Bila dia ada duit, dia boleh beli rumah, ya. Bila dia mampu lah. Wah, sunat dia nikah, bukan sunat, bukan asal hukum dia sunat. Asal hukum dia harus, dia akan jatuh sunat bila dia mampu. Ni kaedah nikah. Ya, jatuh wajib nikah. Tang mana jatuh wajib? Tengok security konsep. Tengok punggung orang lelaki dah tak tahan dah, ya. Tengok lembu pun tak tahan dah, ya. Tengok perempuan pun tak tahan dah. Jatuh wajib nikah. Betul kena ngaji lah bab nikah. Ni tak ada orang nikah dia nikah, orang nikah dia nikah, orang nikah dia nikah. Tapi bab nikah pun tak tahu. Bab sembahyang pun tak tahu. Bab rukun kaulinya, fi'linya, qalbinya, sunat abahnya, sunat hayatnya, sunat muakkad pun tak tahu. Main bantai tuan-tuan, main bantai, ya. Orang sembahyang dia sembahyang, orang sembahyang dia sembahyang, ya. Orang tak sembahyang dia tak sembahyang, orang sembahyang dia tak sembahyang. Macam-macam akhir zaman, tuan-tuan. Ni akhir zaman, ya. Ingat jangan tak semayang. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami dihumban ke dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Jangan tak semayang, tuan-tuan. Hati-hati lah, ya. Siapa pernah tinggal semayang dengan sengaja, wajib qada ke atas dia. Ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Kami tak semayang, kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Hati-hatilah, tuan-tuan. Jangan tak semayang, ya. Boleh tak nak semayang, boleh kalau gila, ya, tuan-tuan. Kalau gila boleh tak semayang, ya. Selagi dia akal dia hidup akal ni, tuan-tuan, hidup akal ni, telefon pun boleh main, tuan-tuan, ya. Nasi pun kena, sok ekor pun kena, ya, bubur lambuk pun kena, wajib semayang, tuan-tuan, ya. Tak boleh berdiri, tak larat berdiri, baru duduk. Tak boleh duduk, semayang duduk, tak boleh, nak tumbang, semayang baring. Baring pun tak boleh. Ulama suruh semayang dengan mata. Dengan mata pun tak boleh, semayang dengan hati. Kalau dengan hati pun tak boleh, pergi mati lagi baik. Kalau hidup tak semayang, tuan-tuan. Jangan berkompromi dengan orang tak semayang. Jangan tinggal dengan satu rumah dengan orang tak semayang. Ini berlaku pada zaman Nabi Musa, tak silap, ya. Bab solat ni berat sangat. Tentang bab solat, tuan-tuan, tentang bab solat ni berat sangat. Itu seorang hamba Allah, dia bernazar. Dia kata apa? Dia berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Dia bernazar. Apa kata dia? Ya Allah, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Kalau aku nak dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing, ya Allah. Kita ni boleh dapat anak lelaki, dia nak minum air kencing anjing, dia tak mampu nak minum air kencing anjing, tuan-tuan. Tak mampu. Dan dia cari anjing pula, tak jumpa anjing kencing. Baru nak tadah, anjing lari lah, tuan-tuan. Itu dia jumpa dengan Nabi Allah Musa. Apa kata dia? Wahai Nabi Allah Musa, aku ni bernazar, kalau dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Tetapi aku tak dapat nak minum air kencing anjing, wahai Nabi Allah Musa. Apa kata Nabi Allah Musa? Apabila hujan turun, engkau pergi cari rumah orang tak semayang, engkau tadah dengan bejana. Bejana ni bekas. Kau tadah dengan bejana, jatuh daripada atap rumah orang tak semayang, engkau minum air itu. Itulah taraf, itulah hinanya, itulah martabatnya orang tak semayang ni. Hidupnya, martabatnya sama dengan anjing, tuan-tuan.
Kata Nabi Musa alaihissalam, hidup jangan tak semayang tuan-tuan. Kalau tertinggal semayang ganti cepat. Ya, lepas itu kata ulama pula, kalau kita terlajak semayang pada subuh, bangun-bangun terlajak dah siang, subuh-subuh biawak, bangun-bangun terlajak. Sesekali kadang-kadang kita terlajak, bangun-bangun kata ulama, mandi sunat taubat, ambil uduk, terus qada solat tuan-tuan. Terus qada solat. Jangan terus makan dulu. Dia tak ada terus makan Maggi dulu, isap rokok. Isap rokok. Baru nanti dah petang-petang baru nak qada. Ini busuk punya orang. Ya, busuk punya orang, tak guna hidup, tahu makan. Tahu makan je tuan-tuan, ya. Baiklah, yang keempat ya. Tuan-tuan, sikit lagi berhenti, ya. 1 jam kita berhenti, lagi 15 minit 1 jam tuan-tuan. Yang keempat ya. Apa itu ya? Yang keempat ia adalah yakin. Dia yakin. Kedua orang bertakwa ni dia yakin. Aku yakin adanya kubur. Aku yakin adanya mati. Aku yakin adanya neraka. Aku yakin adanya syurga. Aku yakin adanya kiamat. Aku yakin adanya dajjal. Aku yakin akan turun Nabi Isa alaihissalam. Ni orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang bila dia yakin, dia tahu, dia yakin dia akan mati, itu dia kumpul amal soleh. Dia tahu, dia yakin ada neraka, itu yang dia takut hukum Allah. Dia tak melanggar hukum Allah. Itu yang dia tahu ada neraka. Itu sebagai seorang isteri, yang seorang perempuan sudah bernikah, dia tak lawan suaminya, tak derhaka dengan suaminya. Anak pula tak derhaka dengan mak bapak, tak menyinggung mak bapak. Tengok akhir zaman. Anak-anak mana ada telefon mak bapak? Mana ada tuan-tuan? Akhir zaman. Mana ada anak-anak telefon mak bapak tiap hari? Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Bapak yang telefon anak ada tuan-tuan. Anak dia ada telefon mak bapak dia. Dia akan telefon mak bapak kalau dia tak ada duit. Dia tak ada duit, dia telefon mak bapak je. Ya, mak, umi, ibu, nak tolong sikit boleh ya? Ada ni, sangkutlah nak bayar kereta, sangkutlah bil api bulan ni, ya. Bawa terhegeh-hegeh nak cari mak kau, bawa terhegeh-hegeh nak cari bapak kau. Tapi masa kau senang, ya, kau tak nak telefon mak kau. Ingat anak ni tuan-tuan, anak derhaka ni bukan dia pukul mak dia, tuan-tuan. Anak derhaka ni, kaedah anak derhaka ni, kalau dia menyinggung hati maknya, menyinggung hati bapaknya sampai hati bapaknya tersinggung, kenapa anak aku ni tak telefon aku pun, tak tanya khabar kat aku pun. Bapak ni tersinggung, mak ni tersinggung, anak derhaka. Sembahyangnya Allah tak terima, puasanya Allah tak terima, haji umrahnya Allah tak terima, sedekahnya Allah tak terima. Kau tolonglah orang ada bendera putih sekalipun, Allah takkan terima amalan kau kalau kau derhaka dengan mak bapak kau. Ingat tuan-tuan, jangan derhaka dengan mak bapak kita tuan-tuan. Jangan derhaka dengan mak bapak kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki mak-mak kamu. Mak-mak kamu, ibu-ibu kamu, tuan-tuan. Hati-hatilah dengan mak, tuan-tuan. Sebab itu siapa yang ada mak, dia beruntung. Mak dia masih hidup, dia beruntung kerana ada wali Allah di dalam rumahnya. Mak itu doa tak ada hijab, tuan-tuan. Mak doa tak ada hijab. Tuan-tuan ada masalah apa-apa, tuan-tuan ada sakit, ada masalah apa-apa tentang pekerjaan, tentang apalah sekalipun, mengadu dengan mak. Mak, tolonglah saya mak, doakan saya mak, saya ni mak banyak salah mak, saya ni kerja tak dapat mak, jodoh selalu tak dapat mak. Mengadu dengan mak, mak akan minta berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kita salah tuan-tuan, wali Allah ada berada di dalam rumah kita, kita tidak mahu minta doa dengan wali Allah yang ada dalam rumah kita, kita pergi minta jauh-jauh dengan ustaz lain. Sebenarnya kita salah kaedahnya tuan-tuan. Kaedahnya anak jangan derhaka dengan mak, jangan derhaka dengan bapak, tuan-tuan. Sekarang ramai anak derhaka. Tuan-tuan buka cerita pada zaman Aulia, itu Juraish. Tuan-tuan kenal Juraish? Juraish ni tuan-tuan, dia ahli ibadah. Ahli ibadah, dia buat satu rumah daripada tanah. Juraish ni, itu yang dia dalam kitab menyebutkan di antara kanak-kanak yang bercakap, baby yang bercakap. Itu Juraish ni tuan-tuan, dia beribadah siang malam, malam beribadah, siang puasa, malam ibadah, siang puasa, malam ibadah, siang puasa. Juraish ni tuan-tuan. Itu pada satu hari mak dia datang ke rumah Juraish, dia ketuk pintu, bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Juraish tak dengar. Kenapa dia tak dengar? Kenapa Juraish tak sambut salam mak dia? Bukan Juraish ni saja-saja tak sambut, Juraish ni dia semayang khusyuk sangat. Khusyuk sangat dia semayang, khusyuk sangat, dia tak dengar mak dia panggil. Mak ni kecil hati tuan-tuan. Mak ni kecil hati. Mak dia cakap apa? Mak dia cakap dalam hati. Apa kata maknya? Juraish, satu hari nanti engkau akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Tengoklah satu hari nanti engkau akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Lepas itu hati-hati dengan mak tuan-tuan. Itu mak Juraish ni balik. Bila mak Juraish balik,
pada satu hari tersebarlah satu cerita seorang wanita mengandung. Wanita ni satu pendapat mengatakan dia mengandung, satu pendapat mengatakan wanita ni sudah melahirkan anak. Wanita ni menjajakan cerita sampai satu negeri, sampai didengar oleh sultan. Wanita dia beritahu, aku dirogol oleh Jurash, aku dirogol oleh Jurash. Maka sultan dan tentera-tentera datang ke rumah Jurash, bagi salam kepada Jurash. Dia orang robohkan rumah Jurash, dia rantai tangan Jurash, dia rantai kaki Jurash. Itu yang kata Jurash, kenapa ni aku dirantai, kenapa aku ni, aku salah apa? Dia pukul Jurash. Kata tentera, ya, kata tentera yang nak bawa Jurash ke istana, nak jumpa dengan raja, dengan sultan, dengan pemerintah, engkau ada salah kerana engkau sudah merogol wanita bagian-bagian. Kata Jurash, aku tak buat salah, aku tak merogol pun. Kata Jurash, aku tak buat salah, aku tak berzina pun. Kata Jurash. Itu yang kata Jurash, nanti dulu, kalau kau nak bawa aku jumpa dengan raja, jumpa dengan sultan, tunggu dulu, bagi aku izin jumpa dengan mak aku dulu. Aku takut aku ada salah dengan mak aku, aku takut aku ada salah dengan mak aku. Itu yang kata, maka kata panglima tentera, baiklah kami bawa kau jumpa mak kau. Itu dia jumpa mak dia, dia tanya dengan mak dia, mak, nak tanya dengan mak, adakah saya ada buat salah dengan mak? Kalau saya ada buat salah dengan mak, maafkan saya mak, tolonglah maafkan saya mak. Mak dia diam aja. Dia beritahu lagi, tolonglah mak, saya tahu ni fitnah ni mak, fitnah yang saya dapat ni, ya Allah, fitnah yang saya dapat ni mak, yang Allah uji kat saya ni mak, fitnah yang saya dapat ni, ujian yang saya dapat ni mak, salah satunya mak, saya tahu mak, sebab mungkin saya dah menyinggung hati mak. Nampak ni tuan-tuan, ni orang pemuda yang soleh, pemuda yang hatinya hidup kepada Allah. Itu yang kata mak dia, wahai Jurash, pada satu hari mak datang ke rumah kau, mak panggil kau nak ajak makan. Mana panggil kau nak ajak kau makan, engkau tak dengar pun, tak tahu je, kau sibuk dengan ibadah kau sibuk dengan semayang kau sibuk dengan urusan kau, ya. Mak panggil nak ajak kau makan ni, Tu kata Jurash, wahai mak, bukan sengaja saya tak panggil, saya tak menyahut panggilan mak, saya tak dengar mak, apa yang mak panggil saya tak dengar mak. Itu kata Jurash, wahai mak, maafkanlah saya mak. Itu yang kata maknya, baiklah aku maafkan kesalahan kau. Itu yang bila mak dia maafkan kesalahan Jurash dibawa jumpa raja. Tu yang Jurash bagi tahu dengan raja, wahai sultan, sekarang ni macam ni lah, kita buktikan, kalau seandainya kalau benarlah aku ni salah, aku ni bapa kepada anak di dalam perut perempuan ini, mari ikut aku, kita pergi ke satu pokok. Sebab apa? Kata wanita yang wanita pelacur ni, dia menuduh Jurash, dia kata dia berzina dengan Jurash di bawah satu pokok. Itu yang Jurash bawa wanita dan tentera-tentera dan raja dan sultan di bawah satu pokok. Satu pendapat mengatakan Jurash memegang kepala kanak-kanak, satu pendapat mengatakan Jurash memegang perut perempuan itu. Itu yang kata Jurash, wahai kanak-kanak di dalam kandungan perut ibumu, engkau cakaplah dengan jujur siapakah bapakmu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kanak-kanak di dalam perut perempuan itu, atau pendapat mengatakan kanak-kanak ni dia pegang kepalanya. Kanak-kanak tu berkata, wahai penduduk-penduduk negeri ini, wahai pemerintah, wahai Jurash, bapa aku adalah seorang pengembala kambing, bukan engkau wahai Jurash. Mak aku berzina dengan penggembala kambing, di bawah pokok inilah mak aku berzina. Nampak tuan-tuan, ya? Lepas itu kalau ada salah dengan mak, minta maaf. Lepas itu minta maaf dengan mak, dengan ayah ni, jangan tunggu kita ada salah, kena minta maaf setiap hari, kena minta maaf. Lepas itu ulama bagi tahu, siapa baca doa ni, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, setiap hari dia baca doa ni, setiap waktu, Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ni dia baca setiap waktu. Kata ulama, seandainya mak bapaknya dia tinggal dalam kubur di negeri alam barzah, di tempat yang tak baik, Allah pindah di tempat yang baik. Ni kelebihan anak-anak yang soleh, tuan-tuan. Ada sikit lagi 10 minit kita berhenti, tuan-tuan, jangan risau, baiklah, tentang ia adalah yakin. Dia yakin tentang qada, dia yakin tentang yang baik, dia yakin tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dapat PKPD, kena yakin dengan Allah, kena yakin dengan takdir Allah. Ni tak yakin dengan Allah, marah sana, marah sini, tak boleh berjalan, marah, tak boleh keluar, marah, ya. Itu orang yang tak yakin dengan takdir Allah. Dan ditulis kat Lauh Mahfuz, tuan-tuan.
Begian-begian tahun ramai manusia mati. Begian-begian tahun ramai manusia susah. Begian-begian tahun ramai manusia bergaduh-gaduh. Dah ditulis dekat Lauh Mahfuz. Tuan-tuan, itu tentang takdir. Lepas tu kena belajar takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir yang boleh takdir yang boleh berpindah dan tidak boleh berpindah. Lepas tu kata ulama, ya, sesiapa yang tidak percaya tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia kategori jatuh kafir, tuan-tuan. Hati-hati ya, hati-hati ya. Itu pada banyak zikir. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. Perbanyak zikir ni, tauhid dia kuat, tuan-tuan. Ya, dia susah pun ada Allah, dia senang pun ada Allah, ada duit ada Allah, ada bini ada Allah, bini lari ada Allah, semua ada Allah. Ya, ni tak ada. Bini ada, tak ingat Allah ha. Bini lari, barulah mengadu dengan Allah. Ada duit, lupa Allah. Tak ada duit, baru terhegeh-hegeh nak berdoa, baru terhegeh-hegeh nak sembahyang hajat, tak ada duit. Tuan-tuan, ya. Masa senang tak ingat Allah, tuan-tuan. Ya, masa senang tak ingat Allah. Ya, bila susah baru terhegeh-hegeh nak cari Allah. Masa senang lupa Allah, lupa dengan Allah, lupa, tuan-tuan. Lupa. Bila susah baru terhegeh-hegeh. Ini Allah tengah uji macam ni pun tak ingat Allah, tuan-tuan, tak ingat Allah, tak ingat Allah, ya. Allah dah uji Covid ni pun masih tak ingat Allah ni, sibuk dengan dunia, sibuk sana, sini, sana, sini, ya, tuan-tuan. Habis macam tu, tuan-tuan. Umur habis macam tu, tuan-tuan, ya. Kalau orang yang dia ada Allah, tuan-tuan, lagi Allah uji macam ni, dia lagi dekat dengan Allah. Allah uji ni lagi dekat dengan Allah, tuan-tuan. Ya, lagi dekat dengan Allah. Dia lagi bermunajat kepada Allah. Orang hamba Allah yang mulutnya ni, tuan-tuan, mulut ni, lidah ni dibasahkan dengan zikrullah, doa tak ada hijab, tuan-tuan. Doa tak ada hijab. Lidah ni dibasahkan dengan selawat. Lidah ni dibasahkan dengan tahmid, dengan zikir, dengan tahlil. Doanya tak ada hijab, tuan-tuan. Ubat dia bersih, tuan-tuan. Apa kadang kita doa, kadang tak makbul, kadang kita cakap dengan anak, anak tak mau dengar, cakap dengan bini, bini tak mau dengar, melawan je bini tu, ya. Melawan je bini tu, cakap tak mau dengar bini. Kita cakap sepatah, dia cakap 2 patah, kita cakap sepatah, cakap 10 patah, ya. Melawan. Kenapa? Mulut kita tak suka berzikir. Mulut kita tak suka selawat. Mulut kita tak suka tasbih, tuan-tuan. Ya, rokok, sembang. Rokok, sembang. Rokok, sembang. Poyo punya orang, tuan-tuan, ya. Gaduh doa Allah tak terima. Gaduhlah anak tak boleh dengar cakap. Gaduhlah bini tak boleh dengar cakap. Kita sendiri tak tundukkan contoh tauladan yang terbaik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah, tuan-tuan. Pelihara diri kita ni, kena pelihara. Kita nak suruh orang buat baik, kita kena dulu buat baik. Kita nak suruh anak baca Quran, kita kena dulu baca Quran, tuan-tuan. Kita nak suruh bini baca Quran, bini dengar cakap suami kena taatkan Allah. Suami dekat rumah janganlah macam abang kawasan. Suami dekat rumah kena buat kerja rumah macam tu lah, tuan-tuan. Kena bertimbang rasa lah, tuan-tuan. Ni tak ada, ya. Aku suami, aku raja Gopal dalam rumah ni, ya. Semua rumah ni, kemas rumah kau kena buat, jangan lupa buat, ya. Air jangan lupa buat. Nanti malam Jumaat jangan lupa siap-siap, abang dah makan ubat kuat ni, standby, jangan derhaka. Kalau tak tunai permintaan abang, neraka jahanam kau masuk. Kau suka kau je, pandai-pandai macam neraka tu dia punya pula, ya. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Hati-hati ya dengan isteri, ya. Jangan tinggi-tinggi suara dengan isteri, kena lemah lembut dengan isteri, tuan-tuan. Ya, kalau bini tu marah pun diam, relax je, buat baca Quran kat rumah, tuan-tuan. Buat baca Quran kat rumah. Ya, apa kelebihan dapat anak? Kelebihan dapat baby, apa kelebihan dia? Malam-malam boleh bangun sembahyang tahajud. Anak nangis berak, anak nangis nak susu, boleh bangun sembahyang tahajud, boleh bangun beribadah kepada Allah. Ini kelebihan Allah bagi anak, tuan-tuan.
Ya, sikit lagi nak berhenti lah. Nak berhenti sikit lagi 2 minit berhenti lah tuan-tuan. Baiklah, tentang takwa. Nak menjadi hamba yang bertakwa ni kena banyak mujahadah. Kena banyak mujahadah, kena banyak bersusah payah. Lepas tu kalau kita belajar, tuan-tuan, kita belajar nasihat tu ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Agama tu nasihat. Kalau kita dengar ustaz kuliah, ya, kita dengar kepada orang nasihat kita, kita rasa tersentak, itu tanda kita banyak dosa, tuan-tuan. Kita banyak dosa. Kalau kita tersentak, itu tanda kita banyak dosa, tuan-tuan, ya. Kalau orang nasihat kita, tuan-tuan, itu tandanya Allah memberi peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita jalan, ya, ada budak nasihat, "Cik, kenapa risau okok kata-kata ni?" Kalau ada kanak-kanak nasihat kita, itu tanda Allah menghantar kanak-kanak nasihatkan kita. Kadang-kadang kita duduk tengok TV, tiba-tiba bini bagi tahu, "Bang, apa tengok TV ni bang? Berhentilah tengok TV, semayanglah cepat." Itu tanda Allah menghantar bini kita nasihatkan kita agar kita berubah jadi hamba Allah yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, rasa sampai cukup kat sini, tapi tuan-tuan kena nak bagi satu peringatan. Sekarang ni orang ramai tengah viral kasuri kijang. Orang tengah ramai viral kasuri kijang menggunakan aku punya ceramah, ya, tentang kasuri kijang. Ada page ni, page itu, tak sebutlah page apa, nanti akan buka aib. Dia menjual kasuri kijang, jual 2 botol hadiah 3 botol, jual 3 botol hadiah 5 botol, jual sebotol hadiah 4 botol. Dia menggunakan ceramah aku tentang kelebihan kasuri kijang, dia masukkan dekat page dia. Page itu, page ini, dia untuk mencari keuntungan dia. Tetapi dia sudah salah segi hukum akhiratnya. Kalau aku redha, aku dapat pahala. Tapi segi hukum fiqahnya, dia haram, dia berdosa. Berdosa macam mana? Kerana dia mengambil video aku untuk mencari keuntungannya, ya, mencari keuntungannya dan menyusahkan aku. Menyusah macam mana? Dia, sebab aku jual sebotol RM20, sebotol RM20, 2 botol RM20. 2 botol, sebotol RM20, 2 botol RM40, 3 botol RM60. Jadi bila dia jual sebotol, beli sebotol peri 3, beli sebotol peri 5, jadi dah jadi masalah tentang aku nak jual kasuri kijang. Jadi tak ada masalah. Kalau nak jual kasuri kijang, juallah kasuri kijang, tak masalah. Rezeki masing-masing. Tetapi jangan menipu di dalam perniagaan. Jangan kita mengambil kesempatan video orang lain, kita ambil, kita nak mencari keuntungan kita, tuan-tuan. Aku cakap terus terang, tuan-tuan, aku meniaga kasuri kijang untuk menolong budak-budak susah, untuk menolong anak yatim, untuk menolong budak-budak hafal Quran, untuk menolong ibu tunggal, untuk menolong orang gila di madrasah kami. Bukan untuk keuntungan aku seorang, tuan-tuan, tak ada. Kadang hantar duit di Yaman, anak-anak murid belajar di Yaman, tuan-tuan, ya. Untuk menolong anak-anak luar nikah, baby yang kita jaga dah besar, umur 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, tuan-tuan. Ingatlah, siapa yang dia ada jual kasuri kijang, mengambil page aku tentang kasuri kijang, dia kena minta izin dengan aku. Kalau dia tak minta izin, dianya perniagaan tidak ada keberkatan. Sebab dia sudah jual kasuri kijang menggunakan page aku tanpa kebenaran daripada aku. Tuan-tuan, ingat ya. Dia boleh nak jual, tapi kena minta izin dengan aku dulu video tu, tak masalah. Nak jual lah, tuan-tuan. Nak jual lah. Ya, kadang-kadang sampai orang ada WhatsApp, orang ada mesej, "Ustaz, kami ada mesej dekat page yang jual kasuri kijang yang dia gunakan video ustaz." Bila kami tanya, "Ini produk daripada Ustaz Naha ke bukan?" Dia terus blok. Dia terus blok terus Facebook orang ni. Ni kadang masalah, tuan-tuan. Nak meniagalah. Sampai tu kalau hukum ni, tuan-tuan, contoh macam ni. Ya, kita belajar bab hukum sikit, ya. Hukum kita mengambil hak orang. Ini kitab ni, design kitab ni, kalau dalam ni ada bab hukum faraid ke, hukum sedekah ke, hukum puasa ke, hukum semayang ke, kita cetak kitab ni, kita sebarkan kitab ni. Bila kita sebar kitab ni, maka ulama kitab ni dia dapat pahala, ya, sebab dah tersebar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetapi ini segi tasawufnya, tapi segi hukum fiqahnya, kita dah berdosa, kita mengambil, kita sudah mencetak tanpa keizinan daripada pemilik kitab ni. Itu kena tahu, tuan-tuan, kena tahu, ya. Itu bila kita mengambil dan kita membuat sesuatu benda, kita tanpa izin, hasilnya adalah haram. Bila haram, duit tu tak berkat. Duit tu tak berkat, kita bagi makan anak bini haram.
Buat pergi haji umrah haram, tuan-tuan. Hati-hati lah, ya. Hati-hati lah. Kadang yang buat kerja macam ni, orang pakai jubah, orang pakai serban, orang pakai purdah. Ni kadang masalah, tuan-tuan. Hati-hati lah, ya. Biar aku berterus terang, aku tak mau nanti dekat negeri akhirat ada perkiraan. Kalau tuan-tuan nak jual kasri kijang, jual lah. Tuan-tuan nak guna video aku, nak guna, boleh minta izin dengan aku dulu. Itu aja, tuan-tuan. Tak ada masalah. Bukan apa akan menjadi masalah. Orang katanya, ni produk ustaz ke, bukan ke, kenapa bila kami tanya dia blok kami, kenapa dia jual pula, dia jual sebotol ada peri 3, kenapa pula tuan-tuan, kasri kijang ni dia asli, dia tak ada campur dengan minyak putih. Sebab tu kasri kijang yang sebenar-benar asli, tuan-tuan, dia mahal. Dia kasri kijang ni, dia yang aku jual ni tak campur setitik pun minyak putih pun. Ini asli, tuan-tuan, tak campur dengan minyak putih sekalipun. Sebab tu kami jual sebotol RM20. Daripada dulu pun tetap RM20, tuan-tuan. Ya, tentang kasri kijang. Itu tentang kasri kijang, kalau tuan-tuan nak beli kat siapa beli, tak masalah. Tetapi hati-hatilah akhir zaman ni, ya, hati-hatilah. Bila rasa sebelum tutup, nak minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada silap hukum dan hakam, ada tertinggi suara, ada silap bab tentang Quran, tersilap tentang hadis, ya, tolonglah perbetulkan, insya-Allah kita sama-sama dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah kita dalam keredaan Allah. Itu perbanyak baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga berjamaah dengan anak, dengan isteri, suami nak masuk dengan suami, nak masuk dengan isteri, isteri nak masuk dengan suami dalam syurga Allah berjamaah, ahli keluarga nak masuk, kita nak masuk berjamaah dalam syurga Allah, tuan-tuan, dengan atuknya, dengan neneknya, dengan mak saudara, dengan pak saudara. Tuan-tuan jangan lupa baca surah Ar-Rahman tu, 4 ayat, bismillahirrahmanirrahim, baca dengan ahli keluarga. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tiap-tiap waktu kalau sembahyang jemaah kat rumah, jangan lupa baca 4 ayat ni. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baca berjamaah dengan anak isteri. Insya-Allah kata ulama dia akan masuk dalam syurga Allah, masuk berjamaah, tuan-tuan. Nanti dia berhimpun dalam syurga Allah berjamaah dengan ahli keluarga mereka. Tuan-tuan, itulah beruntung, tuan-tuan, ya. Ni Rasulullah ni disayangkan kita, diingatkan kita. Cuma kita kadang-kadang kita lupa, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala nak mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Ya, selamat hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah, ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.